Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah, kita sambung lagi PDPR kita pada hari ini. Okey, kita terus kepada modul sahaja terus. Sebab cikgu nak bagi ringkasan dari segi nota dia, terus kepada latihan lah ya. Okey, kalau yang nak tengok nota, bolehlah tengok muka surat 68 pada buku teks. Tapi di sini cikgu terus bagi nota yang lebih ringkas dan lebih mudah lah dalam bentuk latihan ni. Jadi tengok latihan dan dikira sebagai terus nota kamu lah dalam video ni. Okey, kamu boleh cuba dulu buat soalan ni. Okey, cikgu bagi masa lebih kurang 30 minit. Okey, dah siap? Okey, tak apa kalau belum siap, tak apa. Kalau dah siap, boleh semak terus. Bandingkan kaedah kamu dan kaedah yang cikgu tunjukkan sebentar lagi. Okey, baiklah kita tengok pada modul muka surat 69. Beginilah ya, latihan 2.1.1b. Okey, bila ada soalan macam ni, sesuaikan pecahan kepada peratus yang betul. Ada dua cara. Kalau dia bagi jawapan macam ni kan, kita boleh buat daripada peratus kepada pecahan atau dari pecahan kepada peratus. Tapi cikgu syorkan kita kira dari pecahan kepada peratus. Cara dia mudah je. Kalau kepada peratus, bila dia cakap sebut je peratus, pecahan kamu darab dia dengan 100, akan dapat jawapan dia. So kamu tengok Okey, 4/10, kamu darab je dengan 100. Okey, ni kaedah lama Walaupun kaedah sekarang digunakan 4/10 darab 100%. Peratus tu menunjukkan jawapan dalam bentuk peratus lah. Tapi sebenarnya kaedah dia adalah macam ni je. 4/10 darab 100. Ini jalan kerja sahaja. Jadi jawapannya dalam bentuk peratus. Okey, akan ada peratus lah nanti jalan kerja je hanya tekan kalkulator. Buat kurungan macam ni. Buat apa per apa. Tutup kurungan. Yang ini guna yang ABCD tu tekan kalkulator saintifik Okey, lepas tu tekan darab 100. Ini untuk penggunaan kalkulator dia punya kaedah dia macam ni. Tekan 4, tekan A, B per C tu dekat kalkulator. Lepas tu tekan 10, tekan darab 100. Tapi jangan lupa buat kurungan lah Kurungan. Macam ni lah cikgu lebih jelas tunjukkan. Kurungan 4 A B per C 10. Ini kalkulator punya tekan Lepas tu darab 100. So akan dapat jawapan dia. Okey, kita tekan kalkulator. Okey. Ingat tekan kurungan. Okey. Okey, kurungan tu di sini Mana kalkulator cikgu? Okey, kurungan tu di ni yang pecahan tadi A, B per C. Okey, yang kurungan tu yang ini yang ini. Ini kurungan. Ini tutup kurungan. Okey. Okey, macam inilah. Ini terlampau besar lah. Okey, cikgu kecilkan sikit. Alright, kurungan yang kita gunakan adalah ini. Ini buka kurungan, ini tutup kurungan. Okey, pecahan A, B, C ni, A, B per C ni. Okey, ini jabatan yang kita akan gunakan. Hati-hati ketika menggunakan. Okey, kita kembali kepada kita punya yang tadi. Okey, ini je jalan kerja lah. Jalan kerja cara nak tulis 4/10 darab 100%. Tapi dekat kalkulator tak payah nak tekan peratus ujungnya, tekan darab 100 saja macam ni. Buka kurungan yang tadi cikgu tunjuk, tekan 4 nombor dia,
Lepas tu per tu adalah ABC, A, B per C, tu tekan 10, lepas tu tutup kurungan. Tutup kurungan, lepas tu darab 100. Sebab dia nak peratus, bila peratus darab 100. Kita akan dapat jawapan terus. So, kita tekan kalkulator sekejap. Buka kurungan. Tekan 4. Tekan per tu ABC tu. Tekan 10, tutup kurungan, darab 100. Kita akan dapat jawapan 40 dekat kalkulator. So, maksud dia 40%. Macam itulah. So, 40%. Ini kaedah kalkulator lebih mudah. So, kalau nak kira terus memang boleh. Kamu tambah kosong bawah, tambah kosong atas, dapat 40%. So, 40%. Itu yang dah biasa dengan congak lah. Congak atau pengiraan secara manual. Tapi bagi yang tak pandai, kita boleh je tekan kalkulator, tak masalah. Okey, cikgu guna kaedah kalkulator 1920. Okey, tekan kurungan. Tekan nombor 19. Lepas tu tekan button A, B per C tu. Tekan 20. Tekan 2 sifar. Tutup kurungan, darab 100. Dia akan dapat jawapan. Okey, 95. Maksud dia 95%. So, sini jawapan dia. Oh, melengkung pula. Okey, ini pula. Buka kurungan 30. Lepas tu A, B per C. Lepas tu tekan 5. Tekan sifar. Tutup kurungan. Darab 100. Okay, kita akan dapat jawapan 60. Akan dapat jawab dekat display kalkulator akan dapat 60. Maksud dia 60%. Macam tu. Ini kaedah kalkulator. Ini kaedah manual dia. So, ini kaedah kalkulator lah. Lebih mudah. Okey, macam biasa buka kurungan, tekan nombor 24, tekan pecahan, tekan per lah maksudnya, per A, B, per. Ini per, tekan 25, tutup kurungan, darab 100. So, kita akan dapat jawapan berapa? 96. Okey, 3/4 adalah 75% ya. 3/4. Ini kalau yang dah biasa congak akan dapatlah 75. Okey, untuk pengiraan, buka kurungan, tekan nombor 3, tekan A, B, C ini, tekan 4, tutup kurungan, darab 100. Akan dapat 75 jawapan dia. 75% lah tu maksudnya. Ingat je, bila dia cakap cari peratus, maksudnya pecahan darab 100. Pecahan darab 100. Itu je dia punya kaedah. Bila ada pecahan mesti buat kurungan. Kalau kalkulator cikgu galakkan guna kalkulator. Biasakan. Kalau tak biasakan guna kalkulator, kamu takkan tak tahulah senang cerita. Tak biasa guna kan. Macam motosikal. Kamu dah buat lesen tapi tak pakai motosikal tu. Memang akan susah nak bawa. Macam itulah juga dengan kalkulator. Kamu dah ada tapi tak gunakan, rugi. Okey, macam ni. Kalau macam ni, dia nak bentuk pecahan, satu lagi peratus. Okey, pecahan ni, tengok soalan dia. Dia nak pecahan termudah tak? Okey, ungkapkan soalan berikut dalam bentuk pecahan dan peratus. So, pecahan. Bila cakap pecahan, kamu tak kisah kamu nak pecahan besar ke, kecil ke. Tak kisah, sebab dia tak sebut termudah atau pecahan teringkas. Pecahan saja. So, buat apa-apa pecahan yang nilai dia sama, dikira betul. Satu lagi peratus. Okey, macam ni. 89 daripada 100. Daripada maksud dia per. Daripada maksud dia per. Daripada maksud dia per. So, pecahan lah per tu. Buat je pecahan 89 per 100. Pecahan lah tu. Tak payah nak kecilkan dah. Okey, kalau peratus dia 89%. Peratus macam ni bentuk dia. Okey, 22 daripada 50. Buat je. Pecahan dia 22 per 50. Senang kan? 22 daripada 50, 20. Nak dapat peratus.
Oh, sebab dia per 50 kan. So, kalau nak buat peratus macam pecahan darab 100. So, pecahan dia 22 per 50 darab dengan 100. So, tapi guna kaedah kalkulator kita kenalah buat kurungan. Kurungan tekan 22 tekan A, B per C ni tekan 50 tutup kurungan darab dengan 100. So, akan dapat dekat display kalkulator kamu akan dapat 44. So, maksud 44 adalah 44 per 100. Gitu. Okey, ini pecahan dia berapa? 16 daripada 25. Daripada maksud per. Jadi, 16 per 25. Okey, dari segi peratus dia pula, kita tekan kalkulator. Buka kurungan, tekan nombor 16, tekan pecahan ABC ni, lepas tu tekan 25, tutup kurungan, darab 100, sebab dia nak peratus. Bila peratus, darab 100. Pecahan darab 100, itulah maksud nak dapat nilai peratus. So, dah tekan kalkulator, kita dapat 64 dekat display dia. Jadi maksud dia 64. Jangan lupa buat simbol peratus. Cikgu tak nak beritahu mengapa hanya darab 100 dan bukan darab 100 bentuk peratus. Nanti panjang pula video cikgu ni. Kita nak cari jawapan je. Ini kaedah termudah ya yang cikgu dapat. Ini kaedah termudah. Jadi ikut je. Okey, ni 30 daripada 20. So, buat 30 per 20. Dia tak cakap nombor bercampur ke apa ke. Dia cakap pecahan saja. So, buat pecahan tak wajar ni. Pecahan tak wajar ni pun tak kecil pun. So, buat, ataupun 3 per 2 lah pecahan paling termudah dia. Tapi dia tak minta. So, 30 per 20 pun masih betul jawapan dia. Kalau kamu letak jawapan 3 per 2 pun cikgu terima. Kalau buat 1 per 2 pun betul juga. So, itu masih walaupun dia nombor bercampur, dia still pecahan. So, ada 3 jawapan lah dekat situ. Okey, nak peratus? Nak peratus, buka kurungan. Letak 30 di sini. Pecahan dia kan, 30. Lepas tu per dia A, B, C. Lepas tu 20. Tu darab 100. So, dekat sini kita akan dapat, dekat display dia, kita akan dapat 150. Jangan lupa buat simbol peratus 150 peratus. Okey, 7 daripada 5. So, maksud dia 7 per 5. So, kamu nak buat per, dia banyak orang buat macam-macam kaedah. Per melintang macam ni boleh, per condong macam ni pun boleh diterima. So, cikgu saja nak tunjuk bentuk-bentuk per yang orang buat. Masih betul lah bentuk ni, 7 per 5 buat macam ni pun masih betul. Okey, cari peratus, buka kurungan, 7, tekan pecahan ni, 5, tutup kurungan, darab 100. Peratus darab je dengan 100, kita akan dapat dekat display dia, dekat kalkulator akan dapat 140. So, maksud dia 140, 100 lah tu maksud dia. Okey, jadi selesai sudah untuk muka surat 69 kita punya inilah modul. Jadi kalau tak faham boleh tanya cikgu untuk muka surat 69 ni. Banyak kaedah yang lain lagi tapi ini kaedah yang paling mudah yang cikgu tahulah untuk mudahkan kamu. Cikgu tak nak ajar kaedah lain yang ada yang lebih panjang, macam-macam kaedah lagi lah yang lain. Jadi inilah kaedah yang paling mudah. Apa-apa hal boleh, yang nak tahu kaedah lain boleh PM cikgu Okey, kita seterusnya ke muka surat 73 pada modul kamu Baiklah, yang tadi daripada pecahan, lepas tu kita nak cek peratus. So, pecahan darab 100. Tetapi, bila dibagi dalam bentuk, tak kisahlah dalam bentuk pecahan apa-apa pun, peratus ni pecahan juga sebenarnya, tapi pecahan yang dalam per 100. So, bila daripada pecahan kepada jumlah sebenar, daripada jumlah sebenar apa-apalah, contoh di sini adalah betik 30 biji
buah betik. 30 biji betik. Okey, 30 semua sekali ada 30. Okey, bila tengok pada soalan, warnakan 40% daripada. Nampak? Daripada. 40% daripada buah betik itu. Buah betik ada berapa? 30. Bila dia cakap 40% daripada buah betik, 40% maksud dia bukan semua sekali lah kena colour ni. 40% sahaja. 40% maksud dia sebahagian lah, 40% saja. Jadi buah betik adalah 30. Jadi 40 pecahan yang diberi tu, peratus yang diberi ke atau pecahan yang diberi tu darab dengan jumlah keseluruhan buah ke apa benda yang dalam soalan tu. Kalau soalan tu manusia atau murid ke, kalau murid tu ada 200, darab dengan 200. Kalau contoh macam buah betik ni ada berapa? 30. So darab je dengan 30. Jangan pening-pening kepala, jangan takut mesti betul punya lah. Okey, jalan kerja dia macam ni 40 per 100 darab dengan 30. Sebab apa darab 30? Sebab jumlah buah betik dia ada 30 biji. Kalau contohlah, kalau 40% daripada 50 buah lori. Contoh lain lah contohnya. Darab dengan 50. Sebab lori tu ada 50 keseluruhan. Keseluruhan 50. Kita ambil jumlah keseluruhan 30 ni, maksud dia jumlah keseluruhan soalan tu. Apa benda soalan tu, bergantung pada soalan. Okey, macam ni betik 30. So 30 biji betik. Darab dengan 30. 30 maksud dia keseluruhan. Yang dia nak 40%. Jadi kalau nak tekan kalkulator, okey, ni kaedah yang manual lah. Cikgu boleh kira lah, tapi macam kamu mungkin tak biasa. Tapi kalkulator disediakan. So macam tadi juga, buka kurungan, tekan 40, part sifar, tekan A, B per C ni, button lah ABC ni, tekan 100, tutup kurungan, darab dengan 30. So kita akan dapat jawapan dia. Okey, tekan semua kalkulator. Okey, dapat berapa? Okey, dapat 12. Okey, dapat 12. Okey, soalan A nampak. Berapakah bilangan betik yang diwarnakan? 12 lah jawapan dia. 12. So kita warnakan 12. Pilihlah mana-mana. Kira 1. Okey, kita nak warna cantik 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, kita warnakan. Mari mewarna. Okay. Kamu warnalah guna pensel warna kamu. Cikgu warnakan pakai Photoshop. Macam mana dah lama tak pakai ni. Okey, baiklah. Kita sambunglah mewarna tadi. Okey, tak apalah. Kita warnakan. Alamak. Okey. Okey, kamu warnalah cantik So, cikgu sebab pakai komputer ni susah sikit nak warna. Kamu warnalah secantik yang mungkin. Okey, 1 baru kali. Okey, cikgu besarkan sikit lah. Okey, 2 biji dah cikgu kalakan. Baiklah, cikgu pun dah siap. Dah siap mewarna ni So macam mana kamu warna betik warna oranye lah, betik masak. Betik warna kuning pun ada betik kuning ke oranye ke, betul lah tu. Okey, cikgu dah kalakan sebanyak 12 biji betik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 2, 12. Okey, betul. Okey, 12. Okey, jawapan dia 12 Berapakah bilangan betik bagi 150% daripada 30 biji betik? Dia dah begitu. 150 daripada 30. Kalau dia bagi soalan dah sah-sah 30, darab je lah dengan 30. 150. Okey, buka kurungan. 150 ABC tekan per 100 100. Okey, sambung bawah.
darab 30. Dekat kalkulator tu lepas kurungan ni tekan darab, tekan 30. Berapa yang kita akan dapat? Kita akan dapat adalah 45. So 45. Okey, yang ini tadi kita dapat apa? 12. Ni kaedah manual lah dia bagi 40 per 100 darab 30. Okey, kalau ini kalau kamu okey dah dapat jawapan akhir ni kira betul lah. Okey, yang ini kalau kamu yang nak kira manual, kamu buatlah 150 per 100 darab 30. Ini jalan kerja dia lah. Ya. Jadi kalau pakai kalkulator jangan risau. Yang kerja tak ada pun confirm betul punya. Janji yang kamu nak tekan ni bendanya betul lah. Jangan salah tekan pula. Salah tekan, nanya. So, potonglah. Potong sifar yang hujung dulu yang bawah. Bawah dengan atas, satu bawah, satu atas. Satu bawah, satu atas. So, bawah ni dah tak ada nilai. Satu je kan. Nilai dia satu bukan sifar. Kalau sifar dah salah, infinity jawapan dia. Kalau satu. So, tak payah nak potong dah. 15 darab 3. 15 darab 3. Itu je lah. So, mana lagi mudah? Kamu nak kira secara manual macam ni ke? 15 darab 3. Ataupun pakai kalkulator. Just kena tahulah tekan. Kena tekan, buka kurungan, tekan 150, tekan pecahan, tekan 100, tutup kurungan, darab dengan 30. Terus dapat jawapan dia. 45. Senang kan? Jadi pelajaran kita hari ni itu sahaja. Ingat dalam kepala, bila dia nak nilai, contoh macam betik ni lah, nilai sebenar dia, berapa banyak pecahan darab nilai yang diberi. Kalau dia nak peratus, pecahan darab 100. Ingat je macam tu je. Kalau cakap berapa peratus? Soalan dia berapa peratus? Pecahan darab 100. Itu je. Silibus kamu ni senang. Menikah saja kan. Pecahan darab 100. Bila cakap ada hujung tu katakan nak peratus, pecahan darab 100. Bila nak jumlah sebenar, pecahan, tak kira lah pecahan ke, peratus ke, dalam bentuk pecahan, darab dengan jumlah berapa jumlah keseluruhan dia. Kalau macam betik ni, jumlah keseluruhan dia 30. Darab jumlah keseluruhan dia. Darab 30 lah. Kalau jumlah keseluruhan dia 500, darablah dengan 500. Kalau jumlah keseluruhan dia 36, darablah dengan 36. Okey, senang je kan? Bila nak berapa jumlah, istilah daripada, macam ni, kita tengok. 150 daripada 30. Daripada maksud dia darab. Kamu darab je. Pecahan darab jumlah. Pecahan darab jumlah keseluruhan. Ingat pecahan darab jumlah keseluruhan. Bila peratus, pecahan darab 100. Itu senang sikit peratus. Bila cakap nak peratus, berapa peratus, pecahan darab 100. Itu je. Bila dia nak berapa bilangan, macam ni soalan. Berapa bilangan apa benda? Pecahan, tak kiralah pecahan tu pecahan wajar ke, tak wajar ke, dalam bentuk per 100 ke. Kalau peratus tukar kepada per 100 lah. Kamu darabkan jumlah keseluruhan benda tersebut. Jumlah keseluruhan dia. Jumlah sebenar keseluruhan. Itu sahaja kaedah dia. Sangat mudah sebenarnya. Jangan pening-pening kepala, tekan je kalkulator. Tapi janji tahulah macam mana nak tekan buka kurungan, macam mana nak tahu pecahan, macam mana tutup kurungan. Itu mesti tahu. Macam cikgu dah ajar mula-mula tadi. Sebagai penutup, cikgu nak tunjukkan baliklah ya kalkulator tadi. Okay, ini kalkulator kita. Kita view besar sikit supaya kamu lebih jelas. Okay, ni tadi. Contoh tadi berapa? 100. Katakanlah kita nak buat 150 per 100 darab 30 tadi Jadi buka kurungan. Okey, buka kurungan. Okey, buka kurungan adalah yang ini Yang ini buka kurungan. Take care. Apa pula punya handset ni, cakap seseorang. Okey, buka kurungan. Okey, nombor dia adalah 150 per 100.
150, tekan je 15 sifar, per adalah ABC ni, A, B per C ya. Tekan kamu button dekat sini. Pecahan A, B per C. Okey, ni jadi per ABC ni per lah maksud dia, 100. Tekan nombor 1, sifar, sifar. Okey, lepas tu tutup kurungan. Tutup kurungan tu yang ini ni tutup kurungan. Tutup kurungan. Lepas tu darab, tekan darab lah, darab yang ini takkan tak tahu darab ni darab. Ni darab. 30 adalah nombor 3 sifar. Gitu. 3 sifar. Lepas tu tekan equal lah, tekan sama dengan ni. Mesti tekan sama dengan lah hujung sekali. Cikgu lupa tulis sama dengan tadi. Okey, ini sebagai penutup. Inilah kaedah. Okey, ini kalkulator 570 second edition lah, edisi kedua. Okey, tapi cikgu still pakai edisi yang awal dulu, masih simple je, sekolah menengah je, tak ada apa. Lebih kurang 60 lebih harga dia. Okey, inilah kalkulator yang paling mudah kamu nak gunakan. Okey, sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum.